Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar sambungan daripada surah Al-Kahfi yang lepas, iaitu hari ini kita akan belajar surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Yang lepas kita belajar surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 106. Hari ini kita akan belajar sambungan daripadanya iaitu surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Ya, pelajaran yang kedua, unit yang kedua dalam buku teks muka surat 13 hingga 16. Ya. Muka surat 13 hingga muka surat 16. Jadi, kena ingat ini juga merupakan ayat hafazan. Ustazah harap awak dengar bacaan Ustazah dengan betul dan kita akan tengok intisari daripada ayat ini dan seterusnya Ustazah harap awak dapat menghafal ayat ini dengan baik, ya. Kita pergi kepada ayat Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Ya, perhatikan betul-betul pada perkataan ana. Ana ni pendek, ya, baca pendek. Ana basyarum. Ana. Ya, bacaan pendek sahaja. Kemudian perhati kepada perkataan mat. Ya, perkataan mat ini adalah mat jaiz munfasil. Okey, kita pergi kepada intisari ayat, ya. Intisari ayat. Pergi kepada ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Apa yang Allah bagi tahu? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu, beriman, wa 'amilus solihat, yang beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdaus. Disediakan bagi mereka syurga-syurga firdaus. Nuzula, sebagai tempat tetamu. Dia adalah ayat ini, ayat 107, berbanding dengan ayat yang sebelum ni yang kita baca. Kita baca sebelum ni ialah orang-orang yang rugi, kan? Allah kata neraka Jahannam tempat sebagai tetamu kepada orang-orang yang rugi.
Hari ini kita akan berbicara tentang orang-orang yang untung. Siapa dia orang-orang yang untung? Ialah orang yang beriman. Maksud beriman di sini ialah dia percaya kepada Allah dan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah. Percaya. Ha? Dan juga dia beramal soleh. Selain daripada dia percaya dalam hati, dia juga beramal. Bila dia percaya, dia beramal. Maksudnya dia buat kebaikan kerana Allah. Dia semayang kerana Allah. Dia puasa kerana Allah. Jadi disediakan, Allah kata orang-orang yang untung ini disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus. Subhanallah. Kan inilah tempat sepatutnya kita nak kembali semula ya. Ah, Sebagai tempat tetamu, kita ni menjadi tetamu Allah di syurga Firdaus ya. Alhamdulillah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka ni orang dalam syurga Firdaus kekal di dalamnya. Tak adalah kata nanti dia akan masuk neraka pula, tak ada. Ataupun dia akan sakit pergi ke mana-mana, tak ada. Dia akan berada dalam syurga Firdaus yang Allah bagi kepada kita ini adalah kekal. Dan kita kena ingat tempat yang kita berada di dunia sekarang ini adalah tempat yang sementara. Yang kekal adalah di dalam syurga ataupun di akhirat nanti adalah kekal. Tidak ada batasan waktu ya. Dan yang penting di sini kita kena fikir orang yang dalam syurga ini dia tidak ingin berpindah daripadanya. La yabghuna anha hiwala. Tidak ingin berpindah. Maksudnya dia tak nak dah pergi ke mana-mana, pergi ke tempat-tempat lain. Mungkin kita kata ada setengah lah Ustazah pernah dengar daripada kawan-kawan awak ataupun pelajar-pelajar junior, mereka kata Ustazah tak boring ke duduk dalam syurga tu kan? Semuanya baik-baik. Allah kata tak boring, tidak ingin berpindah. Maksudnya kita akan sentiasa disajikan kepada benda-benda yang uh, menyeronokkan yang baru setiap hari. Tidak ada istilah kita rasa boring dan sebagainya. Walaupun kita duduk selama-lamanya di dalam syurga tersebut. Nikmat bertambah-tambah. Ya. Kemudian Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakanlah ya Muhammad, kalau semua jenis lautan dalam dunia ini, kita tengok air dengan darat, air lebih banyak daripada darat, betul tak? Kalau belajar geografi, air lebih banyak daripada kawasan daratan, lautan lebih banyak. Allah kata kalau kumpul semua lautan menjadi tinta, menjadi tinta untuk menulis, tinta ni macam pen ya, untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku. Nak tulis, kita gunakan dakwat tu, dakwat laut tu sebagai dakwat pen tu. Sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengan lautan tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya kat sini, betapa banyaknya kalimah-kalimah Allah yang sentiasa berlaku di alam ini. Kita tak tahu. Allah kata kalaulah kamu kumpul semua lautan itu untuk menjadi tinta kepada menulis kalimah-kalimah Allah, pasti akan habis kering kalimah lautan itu. Dan kalimah-kalimah tu ada lagi. Walaupun ditambah dengan sebanyak lautan tu balik. Maksudnya kalimah-kalimah Allah ini banyak sangat. Kan? Banyak sangat yang tertulis setiap hari, setiap saat kita tengok kan berlaku. Qul innama, ini pula Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada kaummu dan juga kepada manusia, innama, sesungguhnya ana basyarum mithlukun. Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Nabi bukannya seorang sihir ke, Nabi bukan tukang sihir, Nabi bukannya malaikat, Nabi adalah manusia seperti kita.
yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan. Cuma bezanya Nabi ini, Rasul, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Diberikan wahyu, diberikan apa? Uh, Orang kata Al-Quran ini turun ini untuk memberitahu kepada seluruh manusia bahawa Tuhan mereka hanyalah satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka sesiapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya. Kita kan, kita berharap untuk bertemu dengan Tuhan kita dalam keadaan yang baik. Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia buat amalan yang soleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Janganlah pula kalau kita ni nak bertemu kan, kita nak bertemu dengan Tuhan, kita semua pasti akan bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana kalau kita belajar pada episod yang sebelum ini, orang yang tak nak bertemu dengan Tuhan, dia tak tahu Tuhan itu, pasti dia akan bertemu nanti, maka dia akan masuk neraka. Tapi kalau orang yang soleh ini, dia pasti, dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Tuhan dia, maka hendaklah kita beramal dengan amalan macam mana? Solihan. Solihan, amalan yang soleh di sini, maksud amalan yang terbaik, amalan yang kita buat hanya kerana Allah, bukan kerana manusia. Itu kena ingat ya. Sebab tu kita perlu ikhlas. Masa nak belajar sekarang pun, tengok video ustazah pun kena ikhlas kerana Allah. Kita nak tahu ilmu. Ya. Wala yushrik. Jangan kamu sekutukan Allah. Dalam segenap kehidupan kita, jangan kita sekutukan Allah. Allah amat-amat marah. Dosa yang paling besar ialah dosa syirik, iaitu menduakan Allah. Contoh kalau kita nak minta sesuatu, kita minta dengan perantara. Padahal kita boleh minta dengan Allah. Ya? Kita minta, contohlah kita pergi rumah orang yang alim, kita yakin bahawa ustaz tu mampu untuk memberikan kepada kita kejayaan dalam peperiksaan dan sebagainya. Tak boleh. Kita boleh pergi kat rumah ustaz untuk minta apa orang panggil, minta ustaz doa, tapi bukan kita yakin dengan dia. Kita tak boleh yakin dengan manusia. Kita hanya yakin dengan Allah. Ya? Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sesekali kita mempersekutukan Allah dalam segenap kehidupan kita. Okey, apa intisari dalam ayat ini? Yang pertama ialah Allah akan menggunakan syurga kepada syurga Firdaus kepada orang yang beramal soleh. Ya, beramal soleh, kena ingat. Beramal dengan amal yang soleh. Yang kedua ialah orang yang beramal soleh akan kekal dalam syurga Firdaus. Kan, tadi ada cerita. Yang ketiga, kehebatan dan kekuasaan Allah tiada tandingannya. Ya, kalimah-kalimah Allah walaupun diberikan seluas lautan ini, tidak mampu menandingi dengan ilmu-ilmu Allah walaupun datang lautan yang lain. Para rasul dilantik dalam kalangan manusia diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutuskan untuk memberitahu kepada manusia bahawa sembahlah Allah hanyalah esa, Allah yang satu, bukannya sembahan-sembahan yang ada dalam dunia ini. Ya, inilah makhluk. Yang khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja intisari ayat untuk episod kali ini. Ustazah harap awak semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat praktiknya dalam kehidupan kita selain daripada awak menghafal ayat 101 hingga 110 surah Al-Kahfi. Okey, setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.